Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Baiklah, hari ini saya mewakili dua orang lagi sahabat seperjuangan saya akan melaksanakan tugasan satu bagi subjek EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pensyarah yang mengajar kami bagi subjek ini ialah tidak lain tidak bukan Encik Salim bin Muhammad Amin. Oleh itu, untuk mengetahui apakah isi pembentangan kami, ayo sama-sama kita saksikan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita menelusuri dengan lebih jauh, eloklah untuk saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, kita ada jejaka yang tampan, iaitu Muhammad Afiq. Dan yang kedua, saya sendiri, Wan Muhammad Adam Haris bin Wan Muhammad Syam. Dan yang ketiga, ahli kumpulan kami merupakan satu-satunya bunga, iaitu Nur Husna Kamilah. Dan kami merupakan siswa guru ambilan Ogos 2023-2028 dari kelas Bahasa Melayu 2. Baiklah saudara, baru-baru ini saya mendapati bahawa saudara telah terpilih untuk menyertai satu misi sukarelawan siswa ke Sabah bagi sesi 2024 selama 12 tahun. Jadi, di sana saudara sudah melihat bagaimana perkembangan dari segi pendidikan, pembangunan dan lain-lain. Jadi, bolehkah saudara menceritakan sedikit tentang tahap pendidikan di Sabah, memandangkan saudara telah meninjau sebanyak 3 buah sekolah di sana. Jadi, silakan saudara. Terima kasih kepada saudara Husna. Jadi untuk soalan itu, pandangan saya mengenai pendidikan di Sabah ini adalah yang pertama sekali dari segi motivasi dan juga ajakan paradigma. Secara rangkuman bagi temubual yang telah kami laksanakan, ini merupakan hasil dapatan yang telah kami perolehi. Seperti yang kita tahu bahawa hasil dapatan daripada temubual kita pada kali ini adalah berkaitan dengan kawasan pedalaman Sabah, iaitu apa yang ditekankan adalah berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu di pedalaman Sabah, khususnya di pedalaman Sabah. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahawa pendidikan di Sabah memerlukan perhatian khusus untuk memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Sini bermakna bahawa kawasan pedalaman Sabah ataupun di mana-mana sahaja pedalaman perlu saja ditekankan kerana mereka ni jauh daripada kawasan-kawasan yang berdekatan dengan segala kemudahan. Jadi mereka ni terdapat banyak kesusahan ataupun banyak fasiliti yang tidak sampai kepada mereka kerana mereka berada di kawasan yang jauh daripada laluan ke bandar ataupun lain-lain. Jadi apa itu perhatian khusus yang perlu kita fokuskan ialah berdasarkan hasil temubual bahawa di sini terdapat beberapa kekurangan, iaitu apa yang perlu dibuat adalah peningkatan kemudahan sekolah, sokongan ekonomi kepada keluarga dan penekanan kepada nilai-nilai murni dan pendidikan agama. Itu merupakan langkah-langkah yang penting yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Jadi seterusnya pergi pada perkembangan yang seterusnya, iaitu perkembangan pendidikan Malaysia yang membawa beberapa implikasi yang penting dan mempengaruhi daripada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Jadi daripada aspek pendidikan, iaitu kekurangan fasiliti sekolah boleh menghalang proses pembelajaran yang efektif. Contohnya di sini adalah saya boleh diambil adalah berkaitan dengan bekalan elektrik, di mana bekalan elektrik itu terhad pada kawasan pedalaman, di mana kipas ataupun lampu digunakan secara berkala. Jadi ini dapat menghalang proses pembelajaran yang efektif, di mana keadaan murid yang tidak selesa ketika belajar, kemungkinan mereka akan panas ataupun lain-lain lagi. Jadi perkara ini perlulah dititik beratkan oleh pihak kerajaan supaya dapat membaik pulih, di mana fasiliti sekolah ni merupakan penting dalam meneruskan pembelajaran yang efektif. Jadi yang seterusnya adalah kualiti pendidikan, di mana kualiti pendidikan yang rendah boleh menyebabkan prestasi akademik pelajar menurun. Jadi pihak atasan perlu memberi latihan yang khusus kepada guru-guru supaya guru-guru yang berada di kawasan ini adalah guru-guru yang hebat dalam mendidik, di mana guru-guru tersebut guru yang berkualiti dan dapat melahirkan pelajar yang berprestasi tinggi walaupun tidak kira faktor tempat ataupun faktor ini. Kita perlu tekankan bahawa kualiti pendidikan juga penting dalam mengawal prestasi akademik pelajar sama ada turun ataupun naik. Seterusnya kita pergi kepada pengetahuan asas, di mana ramai murid di sana kurang pengetahuan asas seperti literasi dan numerasi.
Di sana kemungkinan penduduk juga kurang. Ada yang pandai membaca dan ada yang juga sebahagian besar tidak pandai membaca dan mengira. Jadi kita tidak boleh samakan kita dengan mereka. Jadi kita di sini perlu mengadakan satu perkara supaya dapat menerapkan pengetahuan asas kepada murid kawasan pedalaman ni, supaya mereka ni lebih tahu berkaitan dengan pengetahuan asas seperti literasi dan numerasi ni lah. Jadi ini akan dapat memberikan kemudahan khas kepada mereka jika mereka mengetahui perkara ini. Yang kita tahu pengetahuan asas ni, kita tahu, kita akan mudah faham apa yang diajar oleh guru lah. Jadi perkara ini juga perlu ditekankan, perlu diambil cakna supaya dapat memudahkan para pendidik untuk melahirkan pelajar yang berprestasi tinggi walaupun datang daripada kawasan pedalaman. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, secara umumnya, falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan Malaysia yang merupakan suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Baiklah, bagi aspek yang pertama, aspek jasmani. Jadi, menurut hasil dapatan kami, apa yang telah kami menemu bual, iaitu di kawasan pedalaman Sabah, aspek jasmani ini terlihat sedikit kurang berbanding dengan sekolah-sekolah di luar mana. Kerana apa? Ia berfokuskan kepada kebersihan pelajar yang kurang baik, dan ini merupakan salah satu sebab yang mungkin terjadi kepada mereka, iaitu faktor ekonomi keluarga. Jadi, murid-murid yang berlatar belakangkan ekonomi keluarga yang sedikit rendah ini kemungkinan sedikit terabai daripada aspek jasmani ini, menyebabkan mereka agak kurang dalam penjagaan kebersihan tubuh badan mereka. Seterusnya kita ada rohani, iaitu menekankan aspek berkaitan dengan perkembangan agama murid-murid. Jadi dalam skop rohani ini, kita dapat melihat tentang spiritual yang menjadi kepercayaan setiap murid. Kebiasaannya ia diwarisi oleh anak-anak mereka melalui ibu bapa mereka. Dan apa yang telah kami dapati daripada temubual itu, salah sebuah sekolah di kawasan pedalaman Sabah itu mempunyai murid-murid yang berlatar belakangkan penganut agama Islam. Maksudnya di sekolah itu majoriti daripada murid-murid di situ ialah beragama Islam. Seterusnya, mari kita lihat daripada aspek intelek. Menurut dapatan daripada temubual kami, rakan pembelajaran kami menyatakan bahawa di sana, di kawasan pedalaman, tahap pendidikan mereka agak rendah, dan ini merupakan antara faktor mendorong kepada daya pemikiran yang agak rendah. Seterusnya, mari kita lihat kepada aspek emosi. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat daripada murid di sana yang mempunyai emosi yang kurang baik. Buktinya apabila mereka kadang-kadang bersikap kasar dengan rakan-rakan mereka. Mungkin asbab daripada perkara yang kecil sahaja mereka boleh menjadi kasar terhadap rakan-rakan mereka. Faktor yang boleh menjadi perkara ini ialah mungkin daripada latar belakang keluarga mereka, ataupun murid tersebut memang mempunyai masalah emosi yang telah wujud dalam diri mereka. Dalam dunia pendidikan, sudah pasti mempunyai pendidik yang digelar sebagai guru. Maka dengan itu, falsafah pendidikan guru sangat penting untuk dihayati dan diaplikasikan dalam dunia pengajaran. Oleh itu, berikut merupakan elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan guru, iaitu yang pertama, guru yang pekerti mulia; yang kedua, berpandangan progresif dan saintifik; yang ketiga, bersedia menjunjung aspirasi negara; yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara; yang kelima, menjamin pembangunan individu; yang keenam, memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. Jadi kita lihat kemejadian guru menurut falsafah pendidikan guru, di mana ia ini merujuk kepada pembentukan dan perkembangan seorang guru yang ideal, yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional, tetapi juga sikap dan nilai yang sesuai dengan aspirasi sistem pendidikan negara. Jadi FPG ini bertujuan untuk membentuk guru yang berupaya mendidik pelajar secara holistik dan seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Bila kita lihat kembali pendidikan di Sabah, di mana seorang guru ni sukar untuk menarik perhatian pelajar untuk belajar dengannya. Jadi dan juga seorang guru ni kurang mendalami ilmu pengetahuan tentang bidang khususnya. Jadi dengan itu, beberapa aspek penting dalam kemejadian guru menurut FPG ni adalah yang pertama, iaitu ilmu pengetahuan, di mana guru ni perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya sendiri, di mana ia ni dapat menyokong pengajaran yang berkesan lah. Jadi perkara ini merangkumi
dalam bidang aspek kurikulum, pedagogi, teknologi pendidikan dan metodologi pengajaran yang terkini. Jadi yang kedua, kemahiran pedagogi, di mana seorang guru ni perlu mempunyai keupayaan dalam mengaplikasikan teknik pengajaran yang sesuai dan berkesan kepada murid. Jadi guru ni perlu mahirlah dalam mengurus bilik darjah, merancang pengajaran serta menyampaikan kandungan pelajaran dengan cara yang dapat menarik minat dan memenuhi keperluan pelajar yang berbeza-beza lah. Seperti membina bahan bantu mengajar yang menarik. Sebab kita tidak tahu pelajar ada yang dia cepat belajar dan dia agak lambat sedikit untuk memahami pelajaran. Jadi yang ketiga iaitu sikap dan nilai. FPG ni sangat menekankan bahawa guru perlu mempunyai nilai moral dan etika yang tinggi, termasuk sifat penyayang, sabar, jujur, ikhlas dan komited lah terhadap tugas mereka. Jadi guru ni perlu menjadi teladan yang baik kepada pelajar dalam semua aspek kehidupan, khususnya dari segi adab dan juga disiplin. Dapat disimpulkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru saling berkait rapat dalam dunia pendidikan. Maka dengan itu, seorang guru perlu mengaplikasikan FPK dan FPG kerana pembentukan guru yang berkualiti mampu meningkatkan mutu pendidikan negara. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.